buat ibadat pada tiga ni, pahala berganda. Dan bila kita buat maksiat pada tiga ni, dosa pun berganda. Apa dia? Yang pertama dipanggil masa. Ada masa yang berkat, ada waktu yang berkat. Bila tiba waktu yang berkat, kita buat ibadat pada waktu yang berkat ini, pahala berganda. Tapi bila kita buat maksiat pada waktu yang berkat, dosa juga berganda. Nampak? Contoh Ramadan. Okay? Ramadan sebulan tu semua orang tahu. Bila mari Ramadan, kita tahu Ramadan dibuka pintu syurga, ditutup pintu neraka, dibelenggu syaitan, dibuka pintu rahmat, pintu keampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila sampai Ramadan, kita buat ibadat dalam Ramadan, maka pahala berganda. Sebab ibadat dibuat pada waktu yang berkat. Tapi bukan semua orang buat ibadat dalam Ramadan. Nampak? Ada yang buat maksiat, ada yang masih kekal melakukan maksiat dalam Ramadan, maka dosa juga berganda. Sebab dibuat maksiat pada waktu yang berkat. Jangan duk kira pahala je berganda, dosa pun berganda. Ramadan ni bila kita buat maksiat, apa lagi masa yang berkat? Contoh waktu subuh, waktu yang berkat. Hari Jumaat, hari yang berkat, waktu yang berkat. Sekarang ni waktu berkat ni di 3 bulan direct, Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. 3 bulan direct ni bulan yang berkat, dipanggil bulan-bulan haram. Inda tasyuhur indallahi 12 syahra. Minha, ada belakang sikit, minha arba'atun hurum. Sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah ada 12 bulan. Dalam setahun 12 bulan. Dalamnya ada 4 bulan yang dipanggil bulan mulia, bulan haram. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan satu lagi Rajab. 4 bulan haram. Bulan-bulan haram, bulan yang mulia. Tiba bulan ni kita buat ibadat, pahala berganda. Buat maksiat, dosa pun berganda. Nampak? Itu yang pertama, masa ataupun waktu yang berkat. Yang kedua dipanggil tempat. Ada tempat yang berkat. Okey? Bila kita sampai tempat yang berkat ni, kita buat ibadat, pahala berganda. Tapi bila buat maksiat, dosa pun berganda. Contoh tempat yang berkat. Apa dia? 2 tanah haram. Makkah dan juga Madinah. Sampai di Makkah, Masjidil Haram, semayang di Masjidil Haram 1 rakaat 100,000 pahala. Allahu Rabbi. 1 rakaat solat di Masjidil Haram 100,000. Kita pergi Makkah takkan solat 1 rakaat je, berpuluh-puluh rakaat kita solat. Solat di surau kampung kita, masjid tempat dekat dengan rumah kita, ada pahala. Tapi pahala tak sama dengan solat di Masjidil Haram 100,000. Ya Allah, ni tempat berkat. Buat ibadat tempat yang berkat, pahala berganda. Masjid Nabawi Madinah, solat 1000 pahala. Masjid Aqsa Filastin, solat 500 pahala. Tempat yang berkat. Tapi bukan semua orang datang buat ibadat. Ada yang datang buat maksiat di tempat yang berkat, Masjidil Haram. Kita biasa dengar kan kes-kes kecurian yang berlaku dalam masjid, depan Kaabah. Dia mencuri. Ada jemaah yang biasa pergi sana, hilang duit, hilang handphone contoh. Hilang masa mana? Masa tawaf. Sebelum tawaf tu ada lagi duit dalam poket ataupun dalam beg kecil dia, ada handphone dalam. Lepas tawaf tengok hilang. Handphone hilang, duit hilang. Masa mana hilang? Masa tawaf. Masa tawaf boleh hilang. Allahu Rabbi. Mencuri itu berdosa dah. Tapi bila mencuri di tempat yang berkat, depan Kaabah, maka dosa berganda. Dosanya berganda, Masya Allah. Sebab dibuat maksiat pada tempat yang berkat. Okey? Ada juga berlaku kes penipuan. Biasa dengar kes penipuan depan Kaabah. Ada jemaah kita yang pergi haji baik, umrah baik, tiba-tiba datang seseorang lah. Kalau kita yang lelaki, datang orang lelaki,
Kalau yang orang perempuan datanglah, perempuan biasa orang Indonesia lah. Dia mari jumpa, dia tanya, Bapak mau cium Hajarul Aswad enggak? Kalau mau cium, mari ikut saya. Saya bawa bapak cium Hajarul Aswad. Kita dengar begitu jawab apa? Iya, mau. Kita duk ingat inilah utusan Tuhan yang datang untuk membantu kita cium Hajarul Aswad. Kita pun ikut dia. Ikut redah manusia ni sampai dapat cium Hajarul Aswad. Lepas cium, mari jumpa kita. Bapak 500 riyal. 500 riyal ni. Lah ada duit jatuh banyak dah ni. Lagi mahal. Dia ada sindiket dia. Kalau tak bagi tu, sampai hotel dia ikut. Sampai hotel dia ikut. Allah. Kan? Macam-macam dia buat. Tempat yang berkat, bukan semua orang cari pahala, ada juga buat dosa. Maka bila buat dosa tempat yang berkat, dosa bukan 1, 2 lah, ditulis oleh Allah. Berganda dosa dia. Itu tempat yang berkat. Ada masa yang berkat, ada tempat yang berkat. Yang ketiga, ada orang yang berkat. Okey? Ada individu yang berkat. Atas batang tubuh dia tu berkat. Atas batang tubuh orang tu, dia sendiri tu berkat. Contoh, orang yang berkat, siapa dia? Para alim ulama. Ulama, orang yang berkat. Nabi sebut, al-ulama warasatul anbiya. Ulama pewaris Nabi. Jadi kita disuruh ikut ulama. Bersama dengan ulama. Belajar, mengaji, menuntut ilmu dengan ulama. Jangan cari musuh dengan ulama. Jangan caci maki fitnah, jangan buat begitu pada ulama orang yang berkat. Kita ikut ulama. Kita ni adalah orang awam, orang yang tak faham Quran hadis. Jadi kita berhajat kepada orang yang menerangkan, mensyarahkan Quran hadis. Siapa dia orang yang boleh terang ni? Orang yang layak, orang yang ada autoriti, ulama. Jadi kita mesti menghampirkan diri, dekatkan diri dengan ulama untuk kita faham sunnah Nabi, untuk kita faham kitab Allah. Nampak? Bila buat jahat pada ulama, maka dosa pun berganda. Buat baik pada ulama, pahala berganda. Pasal ulama orang yang berkat. Siapa lagi orang yang berkat? Antaranya ibu bapa kita, mak ayah kita orang yang berkat. Masya Allah. Dia yang membesarkan kita, melahirkan kita, menjaga kita dari kecil sampai besar. Jadi mak ayah orang yang berkat. Disuruh buat baik pada mak ayah. Jangan derhaka pada mak ayah. Fala taqul lahuma uffin. Jangan berkata pada keduanya. Jangan. Kita duk ingat anak derhaka ni ialah anak yang sepak terajang tumbuk belasah mak ayah dia. Tu anak derhaka. Anak yang sepak terajang tumbuk belasah mak ayah dia itu bukan anak tu menatang. Tergamak sepak terajang mak ayah dia. Anak menatang apa ni? Anak derhaka ni tuan-tuan dengan lidah je. Dengan mulut dia bercakap lebih kurang, bersikap lebih kurang dengan mak ayah. Derhaka anak tu. Ramai mana hari ni anak derhaka? Kita baca Quran. Sebab bila kita dengar ayat fala taqul lahuma uffin, jangan kamu berkata pada keduanya. Jadi kita pun nampak contoh, dan contoh-contoh yang biasa diberikan oleh ustaz, contoh budak-budak. Maknya suruh anak pergi kedai beli gula. Abang, pergi kedai bang, beli gula. Tak mau. Kita nampak ni contoh anak derhaka. Jadi kita nampak tu je contoh dia. Kita tak nampak orang lain lah. Sedangkan bila kita baca Quran, Allah kata apa? Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin. Tu ayat dia. Sebelum ayat tu. Allah kata nanti akan sampai satu masa mak ayah kamu tua. Sampai satu masa mak ayah kamu ni uzur. Maka pada waktu itu kamu jangan berkata pada keduanya. Bila mak ayah kita tua? Bila mak ayah kita ni uzur? Bila kita dah besar.
Nampak? Kita dah besar, dah ada keluarga sendiri, dah ada kerjaya, dapat gaji, duit bulan-bulan bagi pada mak ayah. Kadang-kadang anak hak besar ni kurang ajar pada mak ayah dia. Ya. Cakap lebih kurang. Ayah tegur tak dengar. Mak nasihat tak ikut dah. Pasal dah besar. Cara mak ayah ni tua dah. Tak nyanyuk. Dia tak belasah mak ayah dia. Dia tak pukul mak ayah dia. Dia tak tumbuk mak ayah. Dia bercakap lebih kurang aja. Mak ayah kecil hati. Derhaka anak ni. Ramai mana suami-suami yang jadi anak derhaka sebab melebihkan isterinya berbanding mak ayah dia. Ramai mana? Orang lelaki kena ingat. Walaupun kita nikah bini 4 orang sekalipun, mak ayah nombor 1. Bini nombor 2. Nampak? Orang puang lain pula. Orang puang, waktu anak dara, mak ayah nombor 1. Waktu nikah, suami dia nombor 1. Atau lain. Jadi kena ingat. Isteri-isteri yang solehah, isteri yang dia akan bentuk suaminya menjadi anak yang soleh kepada mak ayah mertua dia, mak ayah suami dia. Bukannya isteri yang cari balas dengan mertua, lepas tu dia heret suami, suruh balas juga dengan mak ayah dia. Itu bukan isteri solehah. Biasa jadi gitu lah. Kita ni isteri ada tak puas hati dengan mertua, kita heret suami kita, suruh balas juga dengan mak ayah dia. Dia bukan isteri yang solehah. Isteri yang solehah bentuk suami jadi anak soleh kepada mak ayah dia. Jadi mak ayah orang yang berkah. Buat baik pada mak ayah pahala berganda. Buat jahat pada mak ayah dosa berganda, bahkan dibayar cash oleh Allah. Azabnya atas dunia lagi. Antaranya lagi orang yang berkah ialah anak yatim. Anak yatim. Anak yang kematian ayah sewaktu usia belum balik. Kita boleh ambil usia mungkin 15 tahun dan ke bawah. Waktu ni kalau ayah mati, dia anak yatim. Tapi kalau umur 40 ayah mati, tu tak yatim dah lah. Kecuali memang ayahnya nama yatim. Jadi dia anak yatim sampai mati. Maksud anak yatim di sini anak yang kematian ayah sewaktu usia belum balik. 15 tahun dan ke bawah. Itu anak ni anak yang berkah ni. Disuruh buat baik pada anak yatim. Disuruh buat segala kebaikan. Buat baik pada anak yatim berganda pahala, buat jahat pada anak yatim berganda dosa dia. Jadi ada 3. 3 benda berkat kita sebut. Ada masa, ada tempat, ada orang, ada individu yang berkat. Buat baik, buat jahat pada 3 ni, buat baik, buat ibadat pada 3 ni pahala berganda. Buat jahat, buat maksiat pada 3 ni dosa pun berganda. Tu dia. Jadi, kalau kita nak sebutnya pada tengah hari ni berkaitan dengan masa. Ya, sebab kita sekarang berada pada masa dan waktu yang berkat. Bulan Zulhijjah, akhir Zulhijjah. Kita nak masuk Muharram. Tahun baru. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Ni 3 bulan direct, bulan-bulan yang berkat, dipanggil bulan haram. Buat ibadat pada bulan-bulan yang berkat ini pahala berganda. Tapi buat maksiat, dosa juga berganda. Kita disuruh perbanyakkan ibadat. Solat, solat sunat. Kemudian puasa sunat. Puasa sunat ni disebut oleh isteri Nabi. Nabi puasa sunat ada peringkat dia. Ada peringkat mingguan, peringkat bulanan, peringkat tahunan. Kalau yang mingguan, Nabi akan puasa Isnin Khamis. Itu puasa mingguan Nabi. Isnin Khamis, Khamis Isnin Nabi puasa. Dan Nabi jarang tinggal puasa Isnin Khamis. Nabi tinggal pun sebab apa? Sebab nak ajar sahabat-sahabat, nak beritahu puasa Isnin Khamis ni sunat. Kalau Nabi tak pernah tinggal Isnin Khamis, takut sahabat-sahabat ingat Isnin Khamis ni puasa wajib sebab Nabi tak pernah tinggal. Jadi Nabi tinggal pasal apa? Nak ajar sahabat-sahabat Isnin Khamis puasa sunat. Nabi takut memberatkan umat dia. Isnin Khamis puasa mingguan Nabi. Kemudian puasa bulanan Nabi. Secara bulanan Nabi akan puasa pada Ayyamul Bayd. Hari putih, hari cerah di pertengahan bulan, ada 3 hari.
pertengahan bulan Islam. Jangan kira bulan Masihi, Februari, Mac, April, tidak. Kira bulan Hijri, bulan Islam. Muharram, Safar, Rabiul Awal, sampailah akhir di pertengahan setiap bulan. 13, 14, 15 hari bulan. Ya, 13, 14, 15 Muharram. 13, 14, 15 Safar. 13, 14, 15 Rabiul Awal. Itu dipanggil Ayyamul Bayd. Hari cerah, hari putih. Hari yang mana waktu di malamnya bulan mengambang penuh. Kan tengah bulan mengambang kan? Cuma tengah bulan baru ni tak nampak jerebu. Dia tak nampak bulan. Tunggu, bulan tak timbul-timbul. Jadi bulan ni dipanggil, hari ni dipanggil Ayyamul Bayd, hari putih, hari cerah. Sunat puasa 3 hari ni. 13, 14, 15. Tak mampu 3 hari, puasa 15 hari bulan. Itu puasa bulanan Nabi. Puasa tahunan Nabi. Disebut dalam hadis, Nabi puasa ada 2 hari puasa tahunan Nabi. Pertama, Nabi puasa pada hari Arafah. Bila hari Arafah? Dah lepas dah. Ya. 9 Zulhijjah, hari Arafah. Sehari sebelum raya haji. Kita ingat mudah lepas ni. Tahun depan, tahun akan datang ingat. Hari raya haji 10 Zulhijjah. Sehari sebelum raya 9 Zulhijjah ni sunat puasa. Bukan sunat yang biasa-biasa, sunat yang sangat dituntut. Hari Arafah 9 Zulhijjah. Tolonglah puasa. Beruntunglah siapa yang puasa baru-baru ni. Tak, yang tak puasa taklah berdosa tapi rugilah. Rugi. Nabi sebut hadis siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allahi an yukaffira sanatal lati qablahu wa sanatal lati ba'dahu. Puasa pada hari Arafah, hari 9 Zulhijjah, sehari sebelum raya. Aku mengharapkan supaya Allah ampunkan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Puasa sehari ampun dosa 2 tahun, masya-Allah. Ya, nak cari mana ni? Puasa 9 Zulhijjah. Sebab tu disebut beruntung orang yang puasa hari ni. Orang yang tak puasa cuba lagi tahun depan. Tu pun kalau umur panjang lah. Ya, itu yang pertama, puasa tahunan Nabi. Nah, yang kedua, Nabi akan puasa pada hari Ashura. Bila hari Ashura? Tak lama dah. Ni nak habis dah Zulhijjah, nak masuk tahun baru, lusa tahun baru, hari Rabu awal Muharram, 10 Muharram. 10 Muharram dipanggil hari Ashura. Hari Ashura sunat puasa. Siyamu yaumi Ashura ahtasibu 'ala Allahi an yukaffira sanati qablahu. Dah, puasa hari Ashura diampunkan dosa setahun yang lepas. Dia tak ada setahun yang akan datang. Setahun yang akan datang tu puasa hari Arafah. Hari Ashura setahun yang lepas diampunkan dosa. Puasa sehari ampun dosa setahun. Jadi tolong setkan. Tulis dekat handphone, dekat reminder, dekat mana nak puasa pada 10 Muharram. Hari Ashura puasa. Ini juga hari yang sangat besar fadilat dia. Sebab apa sunat puasa pada hari Ashura ni? Ya, sebab apa? Bukan sebab bubur. Jangan duk ingat pasal bubur hari Ashura ni. Bubur apa panggil? Bubur Ashura. Kalau Terengganu kampung saya panggil bubur sura. Bubur sura. Lepas tu dia reka cerita. Dia kata bubur sura ni ustaz, asal tu zaman Nabi Nuh tu. Ya. Zaman Nabi Nuh masa banjir tu, bila banjir surut, kapal pun berhenti berlabur, Nabi Nuh turun cari makan. Tak, tengok makan tak ada. Jadi ambil apa yang dapat. Ambil apa yang ada. Dia detailkan lagi cerita, dia kata Nabi Nuh ambil 10 bahan nak campur ni sebab 10 Muharram. Nak 10 bahan campur dalam kuali, jadilah bubur sura sampai pada kita ustaz. Sempat tu Nabi Nuh saling resipi tu. Sampai resipi tu pada kita. Oh dahsyat. Ya. Cerita tu tak sahih. Jangan duk reka cerita begitu. Nak buat bubur, buatlah. Buat dengan niat apa? It'amut ta'am. Dengan niat nak jamu orang.
Nak bagi orang makan, buatlah. Bubur sura ke, bubur lambuk, bubur kacang, bubur durian, bubur apa pun buat. Nak bagi orang makan, dapat pahala. Kan? Dan nak jamu orang makan ni tak nanti kita buat majlis besar-besar. Nak panggil jemputan 1,000 orang, cateringnya, hotel di tempah dewan dan sebagainya, baru nak jamu orang. Tak perlu. Ya. Cukup sekadar kita belanja orang, boleh dah. Ya. Pergi makan tengah hari tu, cari kawan-kawan, belanja. Tak perlu belanja ramai-ramai, belanja seorang. Minggu ni, kita cari seorang kawan nak belanja. Minggu depan, cari orang lain pula kawan kita. Tiap-tiap minggu ada seorang kita belanja. Dah termasuk dalam it'amut ta'am. Bagi orang makan, jamu orang makan. Kalau saya ni, biasa saya pergi kedai makan, biasa tengah hari lah, saya suka belanja budak sekolah. Saya biasa buat. Makan tengah hari tu, tengok-tengok ada 3 orang budak sekolah duduk makan dengan kawan-kawan dia. Saya belanja. Tak, mak ayah dia kerja 2 orang. Budak ni mari makan tengah hari dekat kedai. Memang duit dah ada, mak ayah dah bagi duit ke dia. Tapi apa salah, kita belanja. Dan budak-budak pun tak makan banyak. Nasi sepinggan, ayam seketul, air batu kosong. Tanpa GST ni. Tak, boleh bayar, tak ada masalah. Tak belanja. Tak. Itu cara saya lah, saya biasa buat begitu. Suka belanja budak-budak ni, suka. Tak. PT tak banyak pun, tapi suka belanja. InsyaAllah ada kebaikan, ada pahala. It'amut ta'am, termasuk tu. Jamu orang, bagi orang makan. Jadi nak buat bubur pun, bubur sura ke bubur apa, dengan niat ni lah. Dengan niat nak bagi orang makan. Bukan dengan duk reka cerita-cerita yang tidak ada asal yang sahih. Di hari Ashura ni, cerita yang sahihnya, dia berkaitan dengan cerita Nabi Allah Musa. Ya, Nabi Musa alaihi salam. Cerita Nabi Musa dengan Bani Israel yang lari dari dikejar oleh Fir'aun dan bala tentera. Ya? Nabi Musa dengan Bani Israel lari. Fir'aun dengan bala tentera kejar, lari, akhirnya bertemu jalan mati, Laut Merah. Bukan laut mati di Jordan. Jalan mati, depannya Laut Merah di Mesir. Bani Israel dah gelisah dah ni. Nak lari mana ni? Di depan laut, di belakang musuh nak bunuh dia. Bani Israel pun kata apa? Inna lamudrakun. Habislah kita hari ni, matilah kita. Nak lari mana ni? Ya. Di depan laut, di belakang musuh, Firaun nak bunuh. Kalau pandai berenang sekalipun, confirm lemah. Arusnya, gelombangnya kuat. Kan? Nabi Musa dengar begitu, Nabi Musa kata apa? Qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdi. Kalla, tidak. Inna ma'iya rabbi, sesungguhnya bersama aku Tuhan aku, sayahdi, dia akan tunjuk jalan keluar. Ni keyakinan Nabi Musa. Lalu Allah beritahu, fa'auhayna ila Musa anidrib bi'asakal bahr. Kami wahyukan kepada Musa, wahai Musa, ambil tongkat kamu pukul laut. Fanfalak, dan laut terbelah. Laut yang luas menjadi laluan, lorong. Riwayat menyebut ada 12 lorong. Terbelah ni. Terkejut habis. Tapi tak ada arah dah. Takut pun kena redah juga dah. Redah juga. Nabi Musa dengan Bani Israel menyeberangi laluan yang ada di tengah laut. Bila sampai di tengah laut, Firaun dengan bala tentera baru sampai tepi laut. Firaun tengok pun terkejut ni. Laut ada laluan. Bila masa ni, dulu tak ada lagi. Ni bukan projek aku ni. Biasa projek aku naik sembok. Ni bukan. Tak tahu projek siapa mari ni. Kan? Tak. Macam lebih kurang aja. Lalu Firaun tak kira dah. Projek siapa buat, yang penting aku nak Musa. Aku nak Musa, hidup mati pesan, Musa mesti ditangkap. Kejar juga seberang laut. Sampai di tengah laut, Nabi Musa dengan Bani Israel naik dah seberang darat alik sana.
Allah wahyukan dan dipukul laut, laut kembali cair. Cair laut. Firaun dengan bala tentera pun lemah dalam laut. Lemah. Tuan-tuan, tengah-tengah lemah ni. Tengah lemah. Orang Terengganu kata tengah bobong air masuk dalam mulut Firaun ni, Allah cerita satu lagi situasi. Apa dia? Firaun tengah lemah dalam laut ni, dia mengucapkan kata-kata nak beriman. Firaun kata nak beriman, Firaun kata nak masuk Islam. Quran beritahu, Firaun kata, amantu annahu la ilaha illa allazi amanat bihi banu Israel wa ana minal muslimin. Firaun tengah lemah, dia kata apa? Amantu, aku beriman. Aku beriman. Aku beriman kepada Tuhan yang disembah oleh Bani Israel, yakni Allah. Wa ana minal muslimin. Dan hari ini aku isytihar, aku masuk Islam. Firaun tengah lemah tu, dia kata nak beriman. Dia kata nak masuk Islam. Dan inilah hujjah yang diguna oleh seorang penulis dalam negara kita. Kalau tuan-tuan kenal, namanya Astora Jabat. Kenal? Pas mana dia sekarang? Lama dah senyap. Hidup lagi dah. Dah hidup lagi lah, tapi tak tahu pergi mana. Astora, dia pernah tulis dulu. Dalam tulisan, dia menyebut, kita tak boleh kata Firaun kafir. Kita tak boleh kata Firaun zalim. Kita tak boleh kata Firaun jahat. Sebab Firaun pun beriman. Firaun masuk Islam. Firaun bertaubat. Mana hujah? Mana dalil? Quran. Astora bawa Quran. Firaun kata, amantu, aku beriman. Firaun kata, wa ana minal muslimin, aku Islam. Jadi Firaun tak kafir. Firaun tak zalim. Firaun beriman. Macam mana tu? Bagi orang yang tak erti keliru ni. Betul Firaun beriman ni. Quran sebut ni. Firaun masuk Islam rupa-rupanya. Kita tak tahu selama ni. Nampak? Baik, Quran ni dia kena baca habis. Jangan baca separuh-separuh. Quran ada 30 juzuk. Dia ada 114 surah. Dia ada 6,236 ayat. Kena baca habis. Baca separuh-separuh tak faham. Ayat selepas tu je Allah beritahu. Allah kata apa? Al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Ni ayat dia. Al-ana. Ni kena baca 6 harakat. Wajib. Ya. Mat apa ni? Tahu tak? Nak tanya sikit ilmu tajwid ni. Nak tengok orang Petronas macam mana. Mat apa ni? Al-ana. Siapa tahu? Mat? Jawapan macam-macam. Sepanjang duk tanya mak ni, ada kata mak wajib, ada kata mak jaiz. Mujur duk kata mak sa'i. Allahu Rabbi, ni mak lazim. Mat lazim. Tak. Kita belajar tajwid sikit. Mak lazim ada 2. Dia ada mak lazim kalimi, dia ada mak lazim harfi. Al-ana mak lazim kalimi ke mak lazim harfi? Unduk belakang muka. Mak lazim kalimi. Harfi lain. Baik. Mak lazim kalimi ada 2 juga. Ada mak lazim kalimi musaqqal, ada mak lazim kalimi mukhaffaf. Musaqqal dengan mukhaffaf. Jadi al-ana mak lazim kalimi musaqqal ke mukhaffaf? Musaqqal mukhaffaf. Mu tak tahu. Mak lazim kalimi mukhaffaf. Musaqqal lain. Selepas mak ada sabdu. Itu mak lazim kalimi musaqqal. Contoh waladdallin.
waladdallin. Itu mak lazim kalimi musaqqal. Selepas mak ada sukun, ada baris mati, itu mak lazim kalimi mukhaffaf. Contoh al-ana. Itu beza dia. Baik, bukan saja-saja ulama bubuh nama mak lazim ni. Makna dan maksud mak lazim, bila kita baca Quran, kita jumpa mak lazim, kita mesti membaca dan melaziminya dengan 6 harakat. Jangan kurang, jangan lebih. Mesti 6 harakat. Itu maksud mak lazim. Lazim, mesti bacaannya 6 harakat. Kalau mak jaid, ada boleh baca 5 harakat, boleh baca 4 harakat, boleh baca 2 harakat. Kalau mak arik li sukun, boleh baca 6 harakat, boleh baca 4 harakat, boleh baca 2 harakat. Nah, itu mak yang lain. Ada 2 ataupun 3 wajah bacaan. Tapi bila sebut mak lazim, tidak ada wajah bacaan kecuali satu saja, 6 harakat. Sebab tu waladdallin tu kena sempurna 6 harakat. Takut bila tak sempurna, cacat Fatihah dan cacat solat. Sebab Fatihah tu rukun. Kurang-kurang kita ni walaupun bodoh setara mana pun ilmu tajwid, Fatihah kena reti tajwidnya. Kurang-kurang ilmu tajwid pada Fatihah, biar belajar betul-betul. Pasal Fatihah tu rukun dalam solat. Takut tak sempurna Fatihah mengakibatkan solat kita tak sempurna. Nampak? Kena belajar ni Fatihah. Baik. Al-ana tadi. Allah kata pada Firaun, wahai Firaun, sekarang baru nak beriman. Wa qad asaita qablu, dulu hebatmu mengaku Tuhan, lawan Musa, menentang Musa sampai tahap nak bunuh Musa. Ni sebab lemah ni pun sebab apa ni? Sebab nak kejar, nak tangkap Musa. Wa kunta minal mufsidin. Mu ni wahai Firaun tergolong di kalangan orang yang celaka dunia akhirat. Nampak? Maknanya Allah tak terima iman Firaun. Allah tak terima Islam Firaun. Bila Allah tak terima, Firaun masih belum beriman. Firaun tak bertaubat lagi, Allah tak terima. Kan kita pernah dengar hadis kan Nabi sebut innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharrir. Sesungguhnya Allah akan sentiasa menerima taubat hamba-hamba dia ni selagi mana nyawa belum sampai ke halqa. Bila nyawa duduk sini dah baru nak bertaubat, macam Firaun tu tengah lemah nak mati lela, nyawa duduk sini dah ni baru nak bertaubat, nak masuk Islam, Allah tak terima. Jadi Firaun masih lagi dianggap kafir dan Allah melaknat Firaun. Firaun pun mati lemah dalam laut. Nabi Musa terselamat dengan Bani Israel. Akibat daripada kejayaan ni dan peristiwa ni tuan-tuan berlaku pada 10 Muharram. Peristiwa ni 10 Muharram ceritanya. Kalau dia kata hari Ashura tu kini. Dan akibat daripada kejayaan ni, Nabi Musa pun selepas tu dia berpuasa. Setiap 10 Muharram puasa sebab nak meraihkan kejayaan, terlepas dari kezaliman Firaun. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bila berhijrah dari Mekah pergi ke Madinah, Nabi melihat orang Yahudi di Madinah ni mereka berpuasa pada 10 Muharram. Ditanya, kenapa berpuasa? Orang Yahudi jawab, ini merupakan hari kemenangan bagi Nabi kami, Nabi Musa, yang terselamat dari kezaliman Firaun, kata Yahudi. Lepas itu, tiap-tiap tahun 10 Muharram, kami pun puasalah sebab nak meraihkan kemenangan Nabi kami, Nabi Musa. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bila dengar begitu, Nabi kata apa? Bahkan kamilah yang lebih berhak puasa pada hari ini. Sebab Nabi Musa Nabi Islam, bukan Nabi Yahudi. Ya? Nabi Isa pun Nabi Islam, bukan Nabi Kristian. Itu dakwa-dakwi dia orang, dia yang menyeleweng agama mereka, kata Nabi Isa Kristian, Nabi Musa Yahudi. Tidak, semua Nabi Islam